Hampirilah kami dan sapalah kami melalui firman-Mu. 天父上帝啊，求你这个时候亲近我们，用你的话语来跟我们说话。 Kami yang tidak layak di hadapan-Mu, membutuhkan kehadiran-Mu, membutuhkan kepedulian-Mu. 我们原本很不配的来到你的施恩宝座，可是我们需要你，我们需要你的爱顾与关怀。 Berbicaralah kepada kami melalui kedua hamba-Mu. 主啊，求你对我们说话，借助你两位仆人使女诉说你的话语。 Tolonglah agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. 帮助我们能够明白我们所听的每一句神的话语， Dan kami memuliakan nama Tuhan dan melakukannya. 好让我们的生命不但能够荣耀神，我们能够遵行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安，大家好。 Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah. 无论是在会堂里的，或者在家里线上崇拜的，愿上帝让我们今天满享受神的恩惠。 Syukur kepada Tuhan jikalau kita memasuki masa Advent ini dengan satu situasi di mana pandemi mulai terkontrol, pandemi mulai melandai. 我们非常感恩，今年的圣诞将临到的第一主日，我们能够以在这个比较稳定的疫情情况下，能够聚在一起崇拜，实在要感恩。 Kita tentunya berdoa agar pandemi ini dapat segera selesai dan kita semua boleh kembali beraktivitas, beribadah sebagaimana sebelum terjadi pandemi. 我们希望这个疫情能够赶快的结束，我们能够回到像过去疫情之前，能够大家欢乐聚在一起的敬拜。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan renungkan dari Yesaya pasal yang ke-7. 今天我们要翻开处的经文，就是在以赛亚书7章10节到14节。 Pokok perenungan kita dari ayat 10 sampai dengan ayat 14, kemudian nanti dilanjutkan dari Matius 1 ayat 23. 我们今天思考的经文就是在以赛亚书7章10节到14节，还有马太福音1章23节。 Namun agar semakin kita mengerti mengenai renungan firman Tuhan ini, saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian nanti Ibu Widya akan membacakan ayat 10 sampai dengan ayat 14. 让我们能够完整了解这个经文的内容呢，麦牧师会读以赛亚书的7章1到4节，然后翻译的会读10节到14节。 Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. 神的话语这样告诉我们： Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. 我们继续读的就是10节到14节。耶和华又晓谕亚哈斯说：“你向耶和华你的上帝祈求一个兆头。
或求显在深处，或求显在高处。亚哈斯说：“我不求，我不试探耶和华。”以赛亚说：“大卫家，你们当听，你们使人厌烦其算小事，还要使我的上帝厌烦吗？因此，主自己要给你们一个兆头。14节，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。” Kita akan baca lagi dari Matius 1 ayat 23. 我们再看一处的经文，就是在马太福音的1章23节。Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 23节说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”以马内利翻出来就是上帝与我们同在。Saudara-saudara, tema mengenai Immanuel, Allah beserta dengan kita. 今天我们的主题是以马内利，以马内利，上帝与我们同在。Barangkali seringkali kita dengar melalui khotbah-khotbah. 我们常常在很多次的讲道当中听到这一句以马内利。Bukan kebetulan kalau gereja kita juga bernama Immanuel. 我们的教会取名叫以马内利，也不是偶然的。Tentu kata Immanuel bagi kita merupakan sesuatu yang sering kita dengar, yang sering kita sebut, yang sering kita alami mungkin, saudara-saudara. 我们常常听到这一句话，也常常在我们口中讲出这个以马内利。Saudara-saudara, namun apa makna Immanuel bagi saudara secara pribadi? 我就想问每一位，你个人来说，听到以马内利的时候有什么含义呢？ Apakah kita betul-betul mengalami Immanuel, Allah beserta dengan kita secara pribadi? 我们是不是个人亲自的经历到的以马内利？神是与我们同在的。 Banyak orang mengetahui, banyak orang memperkatakan Immanuel, tetapi dia tidak mengalami Immanuel di dalam kehidupannya sehari-hari. 很多人思想上他懂了以马内利，他嘴巴也是常常讲了以马内利，可是他的人生经历没有经历过以马内利。 Itulah sebabnya maka Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. 因此呢，使徒保罗他在以弗所的教会的时候，他将为他们代祷。 Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus. 他就是将为他们祷告说，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长、阔、高、深。 Pada terjemahan yang lain di situ digunakan kata mengalami. 在另外的翻译的话呢，不是明白，是经历到。 Dengan demikian kata ini dapat juga diterjemahkan supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat mengalami betapa lebarnya, panjangnya, dan dalamnya kasih Kristus. 这个换一句话说，你要跟过去的众圣徒们一样的，一起有经历到基督的爱是何等的长、阔、高、深。 Saudara-saudara, hampir 2 tahun ini kita mengalami masa pandemi. 各位弟兄姐妹们，我们差不多2年了，在这个疫情的当中， Mungkin di antara kita mengalami dampak yang nyata dari pandemi ini. 我们可能有的是直接受到疫情的攻击。 Apakah saudara-saudara tetap mengamini bahwa Allah beserta dengan kita? 你今天还能够说阿门，上帝实在是与我同在的吗？ Mungkin pada tahun ini kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang amat kita kasihi. 也许今年你失去了某些东西，或者你失去了某个你爱的人。 Mungkin pada tahun ini kita mengalami persoalan yang rasanya tidak pernah selesai, silih berganti menghampiri kita. 或是你一直在面对接连不停的这个无法解决的难题。
Apakah saudara-saudara dapat mengamini bahwa Allah beserta kita? 你处在这样的遭遇，你还能够开口说实在是神与我同在吗？ Apa makna Immanuel bagi hidupmu secara pribadi? 那你个人对以马内利堂这句话有什么意义呢？ Saudara-saudara, konteks Alkitab yang tadi kita baca 刚才我们所读的经文当中， terjadi ketika umat Allah, yaitu bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz mengalami serangan dari kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel dan Raja Aram. 那时候这个亚哈斯是犹大国的君王，他碰到北国以色列的攻击，也是碰到亚兰国的攻击。 Saudara-saudara, Ahaz menurut Alkitab adalah seorang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. 亚哈斯王他在神的眼中活得很不正， Dia melakukan hal-hal yang jahat yang mendukakan hati Tuhan. 他在神的眼中所行的是恶行，忧伤了神的心。 Dia menyembah kepada berhala-berhala dan mengajak umat Allah untuk berpaling daripada Allah. 他不但自己祭拜这些偶像，也带了他的子民们远离上帝。 Namun ketika mereka menghadapi satu masa yang genting ini, Tuhan hadir, Tuhan peduli, dan Tuhan menghampirinya melalui Yesaya. 可是呢，他们处在这个困境的时候呢，神仍然存在，与他们同在。神的话来到以赛亚先知， Saudara-saudara, persoalan yang mereka hadapi adalah bermula dari Ahaz menolak ajakan dari Raja Israel dan Raja Aram untuk bersekutu anti kerajaan Asyur. 这个事情发生在因为这个亚哈斯王他不同意跟北国以色列、跟亚兰国一起联盟来敌对这个亚述国。 Saat itu kerajaan Asyur merupakan kerajaan yang kuat dan sulit sekali untuk dikalahkan. 那时候亚述国呢是一个非常强盛的一个帝国， Akan tetapi Raja Ahaz menolak ajakan dari kedua kerajaan tersebut. 因为亚哈斯王他拒绝跟这两个国家联盟， Sehingga Raja Israel dan Raja Aram mereka merancangkan yang jahat dan menyerang Yehuda. 因此这个北国以色列跟亚兰国他们就联手来攻打这个南国犹大国。 Saudara-saudara, hal ini membuat Raja Ahaz dan umat Allah pada saat itu mengalami gemetaran, kegentaran, ketakutan. 所以他们面对两个国家联合攻击的时候是非常心跳非常害怕的。 Pada ayat yang kedua di situ dituliskan maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. 在以赛亚书7章2节这里告诉我们，王的心和百姓的心就动摇，好像林中的树被风吹动一样。 Saudara-saudara, tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. 可是我们知道，神是没有撇下他的子民的神。 Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang peduli kepada umatnya. 这位是亚伯拉罕、以撒、雅各所敬拜的神，是信实可靠的神。 Sehingga Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz. 所以神差遣以赛亚去找这个阿哈斯王。 Dan melalui Yesaya Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu dan tetaplah dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. 他对亚哈斯王说：“你要谨慎安静，也不要心里胆怯。” Saudara-saudara, kemudian Tuhan berfirman agar Ahaz meminta tanda daripada Tuhan. 后来神就对阿哈斯说：“你要给我要求一个兆头，我要给你看一个兆头。” Tuhan mempersilahkan Ahaz untuk meminta tanda bahwa Tuhan peduli dan menyertai dia beserta dengan rakyatnya. 神要让他的子民明白他是顾念他们的，所以许可他们跟上帝要求一个兆头。 Akan tetapi Ahaz menolak untuk meminta tanda.
可是亚哈斯王却拒绝，不要向上帝祈求一个兆头。 Lalu Tuhan sendiri memberikan tanda itu kepada Ahaz. 然而，神亲自给他看到一个兆头。 Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Saudara-saudara, Tuhan memberikan tanda mengenai datangnya Sang Immanuel. 所以，神给他看到的是一个兆头，是一个以马内利。 Yakni seorang anak laki-laki yang telah ditentukan Allah sebagai wujud kehadiran dan kebersamaan Tuhan di tengah-tengah manusia. 所以，这个神让一个儿子，一个男儿降生呢，给我们看到的一个记号呢，就是神与人同在的句号。 Sang Immanuel inilah yang dapat melepaskan manusia, melepaskan umatnya dari ketakutan, ancaman, kegelisahan yang terbesar yang dialami oleh setiap manusia. 在起初就是给他宣告说，所谓的以马内利的临到，就是要与人同在，要陪着人面对这些的恐惧、惊慌的事。 Saudara-saudara, melalui nas Alkitab ini kita coba belajar apa makna Immanuel itu. 所以今天借着神的话语，我们来思想、来学习以马内利的含义到底是什么。 Apa makna Tuhan beserta dengan kita? 所以上帝与我们同在到底有什么含义？ Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan beserta kita melalui firman-Nya. 第一，神与我们同在是借着神的话语应许，让我们知道了。 Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Ahaz dan umatnya melalui firman yang disampaikan oleh Yesaya. 我们看到那时候，神如何让亚哈斯王知道，神与他同在呢？就是用以赛亚先知。 Tuhan tidak hadir kepada Ahaz melalui penampakan atau melalui teofani. 神不是说他亲自向亚哈斯王出现或者显现出来， Tetapi Tuhan hadir kepada Ahaz melalui sapaan firman-Nya. 而是他借着神的话语，亲自的让亚哈斯知道神顾念、神同在。 Melalui perkataannya dia mau menunjukkan kepada Ahaz, aku peduli kepadamu, aku menyertai kamu. 所以他借着以赛亚告诉他说：“我顾念你，我与你同在。” Melalui firman yang didengar oleh Ahaz, ini mau menyatakan bahwa Allah hadir, Allah menyertai Ahaz dan umatnya. 所以今天我们提到神的话语的时候，我们要肯定知道神他与我们同在，他顾念我们。 Sayangnya saudara-saudara, Ahaz hanya mau mendengar firman tetapi dia tidak meresponinya dengan benar. 很可惜的，亚哈斯听到了先知所传给他的话，可是他不要有回应。 Saudara-saudara, sampai saat ini, sampai sekarang Tuhan ingin berbicara dengan saudara. 各位弟兄姐妹，直到今天，直到如今，神仍然要对每一个人说话。 Melalui firman Tuhan, melalui khotbah ini, Tuhan berbicara kepada engkau secara pribadi. 借着今天讲的道，借着神的话语，神要个别对我们每一个人说话。 Melalui Alkitab yang saudara miliki, ketika saudara baca, Tuhan ingin berbicara kepada saudara secara pribadi. 你的手上的圣经里面，神的应许里面，你读的时候，神要亲自对你说话。 Tuhan mau menyatakan, aku hadir bagimu, aku bersama-sama dengan engkau. 神要告诉你，我与你同在，我真的不撇下你。 Berbahagialah setiap kita yang masih mau mendengar khotbah, masih mau membaca Alkitab setiap hari. 如果我们还有心愿意听神的话，有心每一天要读神的话语的人是有福的人。 Melalui firman, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada 因为 kita. 借着神的话语，他要让我们知道他是与我们同在的。 Saudara-saudara, apakah kita tetap mengalami Tuhan, tetap mengalami kehadirannya setiap hari? 我们是不是每一天经历到神，每一天有神与我们同在呢？ Tentu saja kita tidak dapat melihat Tuhan dalam penampakan atau teofani. 我们不能够看到神突然间出现在实体上， Tetapi kita bisa menikmati kehadirannya
menikmati suaranya, menikmati panggilan, menikmati tegurannya, menikmati nasihatnya melalui firman yang kita baca, yang kita dengar. 我们能够听到神的话语，我们能够经历到神的同在，我们能够感受他与我们同在。我们是从神的话语里面，我们所读的话语能够经历到这一切。 Saudara-saudara, apakah setiap hari kita masih tetap setia membaca Alkitab? 我们是不是直到如今每一天还是恒心读神的话语呢？ Apakah kita tetap setia mengikuti gerakan domba di gereja kita? 我们教会有 gerakan domba， 我们是不是群读圣经呢？ Ayo saudara-saudara, alami Tuhan setiap hari. 你群读圣经，你每一天一定经历到上帝， Dia mau berbicara kepadamu. 他要亲自对你说话， Baca firman Tuhan, 所以你要群读圣经， dengarkan khotbah. 你要听神的话语。 Saudara-saudara, hal yang kedua, 第二点， Tuhan beserta kita itu tidak tergantung siapa kita. 神要与我们同在，不在乎你现在处的情况是怎么样。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Ahas adalah orang yang jahat di mata Tuhan. 圣经说，亚哈斯他在神的面前是一个行恶的人， Dia berpaling dari Allah dan menyembah kepada dewa-dewa asing. 他已经远离了上帝，去祭拜这些外邦人的偶像。 Perbuatannya adalah perbuatan yang jahat yang merugikan banyak orang. 他所行的事情是恶行，而且是让很多人遭害。 Tetapi saudara-saudara, Allah adalah Allah yang tetap peduli, Allah yang mengasihi umatnya. 可是呢，神是顾念每一个子民的，神爱每一个子民。 Di dalam keberadaan Ahas yang sebenarnya tidak layak itu, Allah memberikan kasih karunia kepadanya. 看到亚哈斯本来是在神的眼中是很不配的人，可是神还是对他开恩怜悯。 Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-12, 如果我们看第12节的话， seakan-akan Ahas kelihatannya sangat rohani, saudara. 开始我们读的时候，好像这个人太属灵了。 Ketika Tuhan meminta dia supaya meminta tanda daripada Tuhan, 神跟他说：“你可以向我要求一个兆头。” Ahas berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. 他讲的口气呢，好像很属灵，因为他说：“我不求，我不试探耶和华。” Saudara-saudara, coba kita bandingkan dengan Thomas. 我们以主耶稣的门徒多马来做一个对比。 Ketika Tuhan Yesus sudah hadir di hadapannya, Thomas tetap tidak mau percaya. 主耶稣已经显现在他的眼前的时候，他还是不信。 Dan Thomas mau supaya ada tanda supaya dia percaya. 多马他要看到一个记号，他才要相信。 Tetapi saudara-saudara, Ahas ini kelihatannya rohani. 我们看这个人是很属灵的。 Aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. 我根本不要求兆头，我也不要试探我的耶和华。 Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya, 如果我们看这个经文的前后的话， sesungguhnya Ahas mengatakan itu sebagai satu ungkapan ekspresi dari tidak percaya dia kepada Tuhan. 其实他讲这句话，他是要肯定的反抗，说我根本不相信这个耶和华。 Ahas lebih percaya kepada sesuatu yang real, sesuatu kekuatan yang kelihatan. 他要看到的就是理智上可以看到、可以明白的。 Ahas lebih mempercayakan kepada Asyur kekuatan yang besar pada saat itu. 亚哈斯他相信这个亚述国的势力浩大。 Di dalam pikirannya Ahas berpikir bahwa Asyur dapat menolong dia beserta dengan rakyatnya. 他以为说，他不去攻打亚述国的时候，亚述王就会来帮助他，怜悯他的子民。 Dan Ahas melihat ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. 因为他的理智告诉他，这个才是事实的情况，这个亚述国才是有势 Mungkin 力 dia 的国。 berpikir untuk apa percaya kepada Allah? 他就会想说，我相信神的话有什么用？ Bukankah Allah membiarkan masalah itu terjadi dan dialami oleh dia beserta dengan rakyatnya? 我们看到神许可他面对这个问题，让他的子民也是遭受这个问题。 Ini ada sesuatu hal yang real, sesuatu kekuatan yang dapat menolongnya.
这个是很实际的、很现实的，他的势力强大，他能够救我。 Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengingatkan bahwa Asyur pun akan jatuh, Asyur pun akan binasa. 可是神就警告他说，这个强大的亚述国也能够倒的一天，也能够摧毁的一天。 Tetapi Ahaz tetap mau yang kelihatan itu. 可是亚哈斯王坚持要去依靠这个眼睛看得见的势力。 Saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Ahaz melalui Yesaya, 当上帝借着以赛亚对亚哈斯说话的时候， Tuhan menyapanya, dengarkanlah hai keluarga Daud. 他就说：“大卫家，请你听我说。” Saudara-saudara, kata-kata ini memiliki satu makna yang dalam, saudara. 他称呼大卫家的时候，有深深的含义在里面。 Kata-kata ini mengingatkan Ahaz bahwa dia adalah keturunan Daud dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, dengan bapa leluhurnya, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 要告诉他明白你自己的身份是谁，你是大卫王的子孙，你是亚伯拉罕、以撒、雅各上帝的子民。 Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, 如果我们看到撒母耳记下7章16节的时候， di sana Tuhan berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu, di hadapanku, tatamu akan kokoh selama-lamanya. 就是上帝与大卫王所立的约，他给他的应许这样说：你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。 Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. 所以神是守约施慈爱的神， Dia adalah Allah yang setia di dalam ikatan perjanjian antara Dia dengan umatnya. 他跟上帝的子民立了约以后，他是守约施慈爱的神。 Meskipun Ahaz telah memberontak kepada Allah, 虽然他的子民叛逆违抗他， meskipun umatnya meninggalkan Allah, 虽然他的子民远离他，偏行己路， meskipun orang-orang itu tidak lagi ingat akan janji dan perjanjiannya dengan Allah, 也许他们忘记了起初与神立约，起初神的应许。 tetapi Allah ingat akan janjinya. 神永远不忘记他所立的约， Dan dia tetap mengasihi Ahaz yang telah memberontak dan jahat itu. Dia tetap menghampiri Ahaz, dia tetap menyertai umatnya, saudara-saudara. 这个亚哈斯王虽然背叛了他，虽然行道恶行，可是神还是一样守约施慈爱的去爱神的子民。 Inilah kasih karunia Allah bagi Ahaz, bagi umatnya dan bagi kita saat ini, saudara-saudara. 这就是神的慈爱，他怜悯我们，好像怜悯阿哈斯王跟他的 Meskipun 子 kita 民。 tidak layak di hadapan Tuhan, 我们虽然跟亚哈斯王一样，在神的眼中是很不配的人， barangkali kita telah meninggalkan Allah, 也许我们已经偏行己路，远离上帝， barangkali kita telah tidak setia kepada Allah, 也许我们对上帝已经不忠心， tetapi Allah mengasihimu. 神还是爱你， Allah mengasihi kita. 神还是爱我们每一个人， Allah mau menghampiri kita. 神要与我们亲近。 Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 当初当亚当夏娃堕入罪恶的时候， ketika mereka tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan, 当他们没有在聆听上帝对他们所说的话， Tuhan berinisiatif untuk mencari mereka. 是神主动的来寻找他们。 Adam, Adam, di manakah engkau? 亚当，亚当，你在何处？ Saudara-saudara, mungkin pada saat ini engkau telah lama meninggalkan Tuhan. 也许今天你远离上帝已经很久的一段时间了。 Mungkin situasi kondisi yang engkau alami saat ini membuat engkau kecewa kepada Tuhan. 也许你遭遇的环境，你遭遇的苦楚，真的让你没有感受到神的同在。 Mungkin engkau pada saat ini melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. 也许你今天所作所为都不讨神喜悦， Tetapi Sang Immanuel itu datang menghampiri kita. 可是这一位以马内利的神，他要来到我们当中。
Bukan karena kelayakan kita, maka kita mengalami Immanuel, saudara-saudara. 不是我们的条件，我们很配，所以我们能够感受到以马内利。不是 Tetapi 的， Allah yang mengasihi kita, Dia peduli dan menyertai kita. 是因为他爱的缘故，他顾念我们，他亲近我们。 Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. 因为圣经的话清楚告诉我们，你们得救是本乎恩，也是因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自 Roma 5 夸。 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 在罗马书5章8节告诉我们，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39 di situ dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书第8章35节到39节这样告诉我们：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是盗奸吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如同将宰的羊。然而靠着那爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能力的，是现在的事，是将来的事，是在高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱在我们的基督耶稣里的。 Inilah janji Allah bagi kita, saudara-saudara. 这个是神给我们每个人的应许。 Tuhan menerima kita apa adanya. 神接纳我们何等样的人。 Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita seadanya di hadapan Tuhan. 可是神不要我们随随便便的在他的面前。 Dia mengasihi kita meskipun kita tidak layak untuk menghampiri tatanya. 虽然我们不配就近他的宝座，他仍然的爱我们。 Marilah kita balas kasih karunia Tuhan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. 我们用什么回报神对我们的信实慈爱呢？我们用感恩的心来回报他， Dengan hidup kita yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. 就是用我们的生命当中是荣耀神的生命来感恩。 Saudara-saudara, makna Immanuel yang ketiga adalah Tuhan beserta kita dan memberikan pengharapan bagi kita. 第三个以马内的含义呢，就是神与我们同在，而且给我们有盼望。 Saudara-saudara, Tuhan hadir bagi hidup Ahas dan umatnya bukan karena mereka merasa kesepian dan perlu teman. 神今天临到亚哈斯王，不是因为他们很孤单、寂寞、没有朋友、很无聊， Kemudian Tuhan datang dan ingin menemani mereka. 然后神就出现陪着他们作伴。 Tetapi pada saat itu umat Allah berada dalam suatu suasana peperangan yang menakutkan, yang menggetarkan hati. 那时候的子民是正在紧张的时候，他们面临外面的战争来攻击他们的时候， Dikatakan bahwa mereka gemetar seperti pohon yang terombang-ambingkan. 他们那时候的紧张气氛呢，好像树林中的树被风吹动的一样的，在那边跳动。 Dan kehadiran Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. 神的同在给他们有了盼望。 Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. 神对他们说：“你们要谨慎，要安静，不要胆怯。” Saudara-saudara, Tuhan memberikan pengharapan. 神就给我们有盼望。
Meskipun engkau saat ini sedang menghadapi kesulitan yang besar. 虽然你今天所面对的还是一个大问题， Meskipun Ahas dan rakyatnya sedang menghadapi ancaman yang besar. 虽然亚哈斯王那时候面对很大的一个威胁， Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. 可是上帝对他说：“不要胆怯，不要害怕， Tetaplah tenang, jangan takut. 你要心平气和的稳静下来， Janganlah hatimu kecut, jangan takut. 你不要再胆怯，不要再害怕。” Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami ketakutan, bukan? 朋友们、弟兄姐妹们，我们多少时候每一天的生活呢，我们都会有战惊、胆怯。 Kita mengalami kegelisahan, ketakutan, mungkin karena kesehatan. 我们忧虑，我们有时候看到健康的问题，我们很彷徨。 Mungkin masalah ekonomi. 也许经济上出问题了， Mungkin kita merasa kesendirian. 我们觉得很孤单，没有人关怀我们。 Kita takut akan ancaman-ancaman dari pihak yang lain. 我们看到外面的威胁，我们也是害怕。 Tetapi firman yang sampai kepada Ahas itu juga sampai kepada engkau dan saya, saudara-saudara. 神的话今天临到阿哈斯王，也一样的临到我们每一个人。 Jangan takut, 不要害怕， tinggallah tenang. 你要安静， Jangan takut, 不要害怕， Tuhan besertamu. 神与你同在， Tuhan sanggup, saudara-saudara. 神能够， Tuhan sanggup. 上帝能够。 Tapi saudara-saudara harus ingat, kalau Tuhan sanggup bukan berarti Tuhan harus. 你要记住，上帝能够，不是上帝必须要做， Tuhan sanggup menolongmu. 他能够帮你。 Tetapi engkau jangan berpikir bahwa Tuhan harus menolongmu. 你不要以为神不得不一定要帮你不可。 Kalau kita berpikir Tuhan harus menolong kita, meluluskan segala keinginan kita, harapan-harapan kita, yang menjadi Tuhan bukan lagi Dia, tetapi diri kita, saudara-saudara. 如果你认为神非帮我不可，我要做的，我所盼望的一切，神必定要给我成就，那这样的话是神的，是谁 Tetapi 呢？是你还是他呢？ pahamilah, Tuhan mengasihimu. 你要明白，神仍然爱你， Tuhan mengasihi kita. 神爱我们每一个人。 Mungkin Tuhan tidak menjawab kita dengan harapan-harapan dan keinginan kita. 虽然神不照着我们的愿望、我们的希望给我们成就， Tetapi Tuhan tahu apa yang baik bagi engkau dan saya. 神知道对你对我什么是有好处的，他必定给我们， Dan Dia memberi yang terbaik bagi engkau dan saya. 他会把最好的给你给我。 Tuhan beserta kita, ada pengharapan di dalamnya. 我们要相信，神与我们同在的时候，我们里面就满了盼望，有了盼望。 Dan yang terakhir, saudara-saudara, Allah beserta dengan kita diwujudkan sempurna di dalam Yesus Kristus. 最后一点，神与我们的同在呢，在什么事情上给我们看到完完全全的成就呢？就是在基督耶稣里面。 Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 dan 23. 我们如果看到马太福音的第1章21节跟23节，这样告诉我们， Tuhan menghampiri Yusuf dan berkata kepadanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut memanggil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 所以 Ya. 神的话语对约瑟说：“大卫的子孙约瑟啊，你不要害怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。 Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他将要自己的百姓从罪恶里救出来。23节这样告诉我们。” 说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。 Tanda yang diberikan Tuhan kepada Ahas telah digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 起初神给亚哈斯王他的兆头，如今在主耶稣的出生、他的诞生已经成就了。
Yesus adalah wujud yang sempurna dari kehadiran Allah bagi kita. 主耶稣降生在世间的时候，他以实体的身体代表神的同在，与人在一起。 Berbahagialah kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 我们每一个人接受他成为个人的救主的是有福的人， Karena Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal dan diam dalam diri kita. 因为神的灵，因为那位圣灵，他就居住在我们里面。 Yesus adalah wujud sempurna dari kehadiran Allah bagi kita. 耶稣已经成全了神的同在，在一个实体的肉身上。 Marilah saudara-saudara kita maknai Advent ini dengan lebih mengerti, mengalami Immanuel di dalam hidup kita secara pribadi. 因此，今天是圣诞将临到的第一个主日的时候，我们就要亲身的经历到这个以马内利，神与我们同在。 Nikmatilah kehadiran Tuhan melalui firman yang kita baca, yang kita dengar. 我们要享受经历到我们所读的经文，神实在与我们同在。 Hampirilah Tuhan meskipun engkau saat ini merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. 请你回头亲近神，虽然你看到自己的光景是很不配， Dan terimalah pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. 并且你要在神的面前接受神所给你的盼望。 Dan hiduplah senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. 你时时刻刻活在主耶稣已经成为你个人救主的这个生命里面。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助每一个人。 Amin. 阿门。 Saya minta dengan kasih Bu Widya untuk berdoa. 我们一起低头祷告，mari kita sehati berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kelahiran Tuhan Yesus sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Bahwa Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami selama 2000 tahun ini. Dan Engkau akan datang kembali membawa kami. Ini adalah harapan yang paling besar. Biar kami memegang pengharapan ini. Bahwa sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan menyertai kami. Immanuel, Tuhan biarlah kami mengalaminya. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan ketika kami tidak layak, ketika kami sudah jauh. Tuhan, Engkau sendiri yang datang menghampiri kami. Berikanlah kami pengharapan baru. Perbaikilah hidup kami ini sehingga kami ditransformasi dalam penyambutan Natal ini Tuhan. Sungguh kami mengalami Immanuel. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati yang menyampaikan dan juga semua yang mendengar menjadi pelaku firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.